Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga sudah pastilah kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan juga relevan sebenarnya, dan ianya merupakan satu topik yang mungkin sebenarnya jarang-jarang dibincangkan oleh mana-mana stesen TV, tetapi kami di Bernama TV memilih untuk membincangkan isu ini kerana kami percaya ianya merupakan satu isu yang barangkali perlu diwawarkan, terutamanya kepada generasi muda Malaysia hari ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah memperingati seabad kelahiran Tun Razak. Mungkin anda juga terkejut dengan pemilihan topik yang kita siarkan di Ruang Bicara ini, tetapi inilah perkara yang cukup penting dan perlu diwar-warkan. Dan hari ini juga saya difahamkan bahawa Majlis Perundingan Melayu ataupun MPM telah pun menganjurkan majlis memperingati seabad kelahiran Tun Razak. Jadi amat sesuailah kita memilih topik ini untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, seorang sahabat yang lama sebenarnya saya tunggu, tetapi akhirnya dapat juga berjumpa di program Ruang Bicara ini. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat kembali kepada yang berbahagia Datuk Dr. Rohani Ahmad, iaitu Fellow Penyelidik di East Asian International Relations Caucus ataupun EAR Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Hey, so how are you? Okey lah Datuk, macam ni jugalah. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita nak bercakap tentang isu yang saya kira mungkin jarang-jarang sebenarnya orang bincangkan, tetapi ianya merupakan sesuatu yang amat penting. Dan Datuk juga sebenarnya memberi keizinan kepada anda kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Bila kita mengambil keputusan untuk memilih topik ini, iaitu memperingati seabad kelahiran Tun Razak, ini merupakan sesuatu yang mungkin mengejutkan jugalah. Ramai yang mungkin tidak mengetahui tentang fungsi ataupun tentang perkara-perkara menarik seperti dasar yang telah diperkenalkan oleh Allahyarham Tun Razak ketika menjadi Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Dan sudah pastilah inilah yang ingin kita kupas dan juga kita lihat semula, yang mungkin juga akan memberikan sesuatu yang menarik untuk penonton-penonton kita. Tapi sebelum itu saya juga nak tahulah tentang peranan yang dimainkan oleh East Asian International Relations Caucus ini ataupun EAR Malaysia ini EAR ni, saudara Sarkawi, adalah satu research body yang berkaitan dengan soal keselamatan, dengan hubungan antarabangsa, dasar luar dan sebagainya lah. So our focus adalah mengenai perkara-perkara dasar keselamatan dan dasar luar ni antara Malaysia dan negara-negara lain. Dan matlamatnya adalah untuk menyumbang kepada keamanan dunia. Itulah antara objektif utama kita. Baik, kita pergi kepada topik yang akan kita bincangkan, iaitu memperingati seabad kelahiran Tun Razak. Kenapa di pandangan Datuk sendiri ianya perlu diketahui ataupun perlu diwar-warkan kepada penonton-penonton kita? Begini kita mempunyai ramai Perdana Menteri sejak tahun 57 sampai sekarang. Betul. Dan berubah daripada seorang kepada seorang yang lain. Tetapi Tun Razak, almarhum Tun Abdul Razak Husin, adalah Perdana Menteri Malaysia kedua, iaitu Perdana Menteri yang pada dasarnya masih lagi negara ini di peringkat awal kemerdekaannya. Dan di peringkat awal kemerdekaan ini, sesebuah negara perlu menentukan dasar-dasarnya. Umpamanya almarhum Tun Abdul Rahman menentukan dasar luar, dasar pembangunan dan sebagainya. Tun Abdul Razak ni adalah berperanan penting, dan beliau adalah seorang pemikir atau strategis yang menonjol, mungkin di samping Tun Mahathir dan lain-lainnya. Almarhum Tun Razak adalah seorang strategis sebagai Perdana Menteri, seorang yang mempunyai pemikiran strategik mengenai rakyat dan negaranya. Oleh kerana zaman beliau menjadi Perdana Menteri, Malaysia adalah menghadapi
situasi keselamatan yang unik pada ketika itu. Iaitu pertamanya adalah situasi keresahan rakyat atau keresahan antara kaum selepas tragedi 13 Mei tahun 69. Yang keduanya adalah situasi di mana jurang sosioekonomi antara rakyat, khususnya antara kaum peribumi Melayu Islam dengan lain-lainnya adalah terlalu luas, dan kemiskinan di kalangan setengah kaum, khususnya orang Melayu, terlalu menjolok. Dan yang ketiganya adalah kemunculan semula ancaman elemen anasir bawah tanah PKM, Parti Komunis Malaya. Dan di zaman Tun Razak juga, di peringkat rantaunya di Asia Tenggara, zaman beliau adalah berhadapan dengan satu situasi keselamatan di mana kuasa komunis dan kuasa demokrasi berperang di Vietnam, dan negara-negara kecil di Asia Tenggara macam Malaysia turut tergugat sekiranya kita tidak mempunyai dasar yang betul-betul jelas dan juga tidak memihak kepada siapa. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan Tun Razak ni menjadi seorang Perdana Menteri yang sama istimewanya dengan Tunku Abdul Rahman dan sebagainya, tapi yang amat menumpu kepada soal-soal keselamatan untuk melatar belakangi pembinaan dasar-dasar beliau. Itulah perkara yang saya kaji, yang kurang diperkatakan. Oleh kerana kalau Tun Abdul Razak ni selalunya dikenali sebagai bapa pembangunan. Tunku Abdul Rahman bapa kemerdekaan. Tapi pembangunan yang dibawa oleh Tun Razak itu adalah berlandaskan senario dan outlook, iaitu berlandaskan situasi dan ramalan keselamatan yang wujud dalam negara kita, yang wujud di Asia Tenggara dan wujud di merata dunia sewaktu Perang Dingin, iaitu peperangan ideologi antara komunis dan demokrasi. Itulah dia keistimewaan Tun Razak, dan dasar-dasar itu mungkin boleh kita perincikan lepas ini. Bila Datuk bercakap tentang dasar-dasar yang telah pun diperkenalkan dan kemudiannya dilaksanakan, ada yang mengatakan bahawa satu cabaran yang cukup hebat kepada almarhum Tun Abdul Razak ini ialah apabila negara menghadapi situasi perkauman ataupun ialah kesalahfahaman yang mengakibatkan berlakunya 13 Mei tahun 69, dan dikatakan Tun Razak sebenarnya, almarhum Tun Razak telah pun melihat itu peristiwa tersebut sebagai satu peristiwa yang sekiranya tidak diberi pandangan yang serius mungkin akan mengakibatkan semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ketika itu juga tergugat dengan begitu teruk sekali. Memang amat tepat sekali. Bagaimana Datuk melihat tentang perkara ini? Apabila meletusnya peristiwa 13 Mei, Tun Razak adalah pengurusi Majlis Gerakan Negara. Di situlah mungkin dia dapat diagnose, dia dapat melihat kebenaran, realiti, hakikat orang kata keresahan kaum, perbalahan kaum, konflik kaum sekiranya tidak diatasi, boleh merebak dan boleh menyebabkan negara ini menjadi kucak-kacir. Dan apabila Tun Razak menjadi Perdana Menteri, persepsi, knowledge ataupun pengetahuan dengan segala fakta-fakta yang terhimpun selepas tercetusnya 13 Mei yang dihimpun oleh Mageran tadi, menjadi satu latar belakang kepada pemikiran Tun Razak mengenai Malaysia dan pemikiran Tun Razak mengenai macam mana nak membina negara ini seterusnya selepas peristiwa 13 Mei. Jadi sebab itulah antara dasar-dasarnya adalah dasar orang kata mengatasi masalah keresahan antara kaum yang sebagaimana yang dimanifestasikan menerusi peristiwa 13 Mei. Dan antara sebab-sebab juga yang tercetusnya 13 Mei adalah keresahan sosioekonomi masyarakat antara kaum yang jurangnya adalah terlalu jelas sebelum 13 Mei. Dan selepas itu juga timbul juga kemunculan semula anasir komunis sebelum
dan selepas peristiwa 13 Mei. Jadi perkara-perkara ini semua menjadi faktor-faktor yang mendorong ataupun menjadi driving factors, faktor-faktor yang mendorong Tun Razak untuk membentuk dasar-dasar yang relevan dengan tuntutan negara, tuntutan serantau dan tuntutan global. Contohnya yang pertama adalah sewaktu Tun Razak menjadi pengurusi Magaran, beliau mendapat khidmat beberapa pemikir, cerdik pandai pemikir luaran dan tempatan daripada Amerika, Massachusetts University dan sebagainya, dan tempatan termasuk antaranya adalah yang ada sekarang, yang petang tadi dia pagi tadi mengambil bahagian dalam MPM punya majlis, Dr. Rais Saniman. Gabungan-gabungan intelektual luar negara dan gabungan intelektual dalam negara digabungkan untuk membuat kajian sosioekonomi untuk mengatasi negara ini selepas 13 Mei. Jadi tercetuslah umpamanya dasar perpaduan negara untuk mengatasi keresahan ini, dan terbentuklah Majlis Perpaduan Negara. Lepas tu terbentuklah juga dasar ekonomi baru untuk mengatasi keresahan sosioekonomi. Dan lebih jauh lagi Tun Razak juga macam mana untuk mengatasi keresahan sosioekonomi Melayu pada ketika itu, sekaligus untuk menyekat kemarahan elemen bawah tanah komunis. Maka diwujudkan skim-skim tanah felda, umpamanya. Tanah felda ni bukan semuanya diwujudkan sebagai satu strategic project untuk mencegah kemarahan elemen bawah tanah komunis, tapi di kebanyakan negeri, umpamanya macam di Pahang, oleh kerana komunis, elemen komunis itu bergerak daripada selatan Siam sampai ke Johor tu, negeri saya sampai Sedenak, Air Bemban dan sebagainya kan. Dia ikut main range, dia pakai banjaran. Jadi masa itu Tun Razak mendapat nasihat bahawa strategic path ni, laluan strategik komunis ni mesti diputuskan. Jadi diputuskan dengan pembentukan settlement baru, perkampungan baru, iaitu felda. Jadi dengan itu, dengan adanya felda di situ, laluan dia terputus, dan orang-orang felda tu menjadi mata dan telinga juga kepada keamanan negara. Jadi Tun Razak ni vision dia terlalu jauh dalam hal ni. Kita nampak itu sebagai pembangunan, tapi adalah dasar pembangunan yang didasari oleh persepsi ancaman kepada negara. Bila Datuk sebut tentang vision almarhum Tun Razak, sesuatu yang juga menyentuh perasaan saya ialah setahun selepas itu, iaitu selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 69 itu, iaitu pada 31 Ogos 1970, Tun Abdul Razak juga memperkenalkan ataupun merangka rukun negara. Itu juga sebenarnya dalam usaha untuk memulihkan semula hubungan kaum yang berlaku, dan melihat rakyat perlu diberikan semacam peraturan-peraturan supaya ianya diikuti dan dihormati. Inilah apabila tadi disoal kenapa kita harus mengingati legasi Tun Razak selepas seabad beliau. Itu oleh kerana dasar-dasar ini, dasar ni menjadi masih lagi segar, masih lagi relevan, evergreen. Umpamanya kewujudan rukun negara. Rukun negara adalah satu orang dia panggil societal doctrine ataupun doktrin masyarakat. Doktrin masyarakat untuk menyatu padukan rakyat selepas kita dipecah belahkan oleh keadaan sewaktu pilihan raya tahun 69. Itu dia. Jadi rukun negara ini adalah satu yang istimewa, satu yang unik. Hanya kepada negara seperti Malaysia, negara yang majmuk berbilang kaum yang telah berpecah belah sebelum itu. Jadi ini satu keindahannya, dan diperkenalkan pula sewaktu menjelang hari kemerdekaan pada tahun 70. Ini adalah satu perkara yang harus, maksudnya anak-anak muda apabila dia mengikrarkan rukun negara, dia terus perlunya dia ajar sejarah di sebalik kemunculan rukun negara. Oleh kerana itu adalah satu doktrin yang diperkenalkan oleh almarhum Tun Razak,
untuk mengatasi keresahan masyarakat ataupun perpecahan masyarakat, dan untuk menyekat perkara ini daripada berlaku di hari-hari akan datang. Sehingga sebab itu sekarang ni kita dalam keadaan damai kan. Walaupun ada sikit sana sikit sini, tapi apabila kita ingat rukun negara, kita ingat kita berpijak di mana dan langit mana yang kita nak junjung kan. Itu hakikat. Okey. Satu lagi perkara yang juga saya nak dapat komen daripada yang berbahagia Datuk Dr. Rohani. Selepas berlakunya peristiwa 13 Mei, dan ramai juga yang memberi pandangan dan juga pendapat, tetapi punca utama yang dibangkitkan ekoran daripada peristiwa berdarah 13 Mei itu ialah kerana timbulnya rasa kurang senang, timbulnya rasa tidak puas hati di kalangan kaum Melayu, khususnya bila kita bercakap tentang keseimbangan ekonomi di antara kaum di negara kita ketika itu. Dan untuk mengatasi masalah ini, yang almarhum Tun Razak memperkenalkan pula dasar ekonomi baru. Dan ini juga menjadi satu perkara yang masih lagi berkekalan, masih lagi kita laksanakan sehingga kini. Mungkin Datuk boleh komen. Dasar ekonomi baru pun satu lagi dasar yang lahir daripada pemikiran strategik Tun Razak, iaitu pemikiran untuk bagaimana menyatu padukan rakyat kita yang berpecah belah. Bagaimanakah penindasan ekonomi yang lahir daripada cengkaman British yang dilakukan secara sistemik ke atas orang Melayu tu nak diatasi. Jadi apabila tercetus 13 Mei dan salah satu yang dikatakan elemen yang mencetuskan adalah keresahan sosioekonomi, maka Tun Razak mengambil kesempatan atas nasihat intelektual luaran dan dalaman, termasuk Dr. Rais Saniman dan beberapa lagi kumpulan di EPU dan juga di Majlis Perabduan Negara, telah menghasilkan dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ni ada yang mengatakan dasar perkauman. Bukan. Dasar ekonomi baru adalah dasar untuk mengatasi kemiskinan dan tidak mahu melihat ekonomi itu diidentifikasikan mengikut kaum. Umpamanya Melayu duduk sawah padi, keturunan Cina berpeniaga, dan keturunan India hanya didudukkan di estet. Tidak. Dia adalah dasar untuk membina satu situasi ekonomi yang baru, diwujudkan orang kata satu keadilan sosioekonomi. Dan dasar ini juga adalah sebenarnya dasar untuk menyekat keresahan kaum. That is one. Sosioekonomik dasar ekonomi baru memang dasar ekonomi. Tapi dasar ekonomi baru juga adalah dasar keselamatan sebenarnya. Harus juga diteliti dari segi perspektif keselamatan. Oleh kerana yang mendorong sosioekonomi, dasar ekonomi baru ni adalah keresahan kaum yang sehingga mencetuskan perpecahan kaum. Jadi itulah dia. Jadi harus dilihat ni, the critics of socio-economic policy ni, orang yang mengkritik dasar ekonomi baru jangan melihat dari aspek kaum. Dasar ekonomi baru adalah dasar untuk merapatkan kaum, untuk mewujudkan keadilan sosioekonomi antara kaum. Jadi jangan dipolitikkan, jangan dipropagandakan sebagai menindas dan sebagainya. Itu memang tidak betul. Bila Datuk sebut tentang politik, ini pun sesuatu yang penting dan menarik juga. Penubuhan Barisan Nasional juga adalah merupakan idea daripada almarhum Tun Razak. Penubuhan Barisan Nasional juga adalah didorong atau being driven oleh faktor keselamatan. Dalam konteks ini adalah faktor keselamatan politik dan faktor kestabilan politik negara selepas 13 Mei. Oleh kerana antara parti yang dibawa masuk ke dalam Barisan Nasional adalah antara parti yang aktif mengkritik kerajaan waktu pilihan raya pada 13 Mei. Dia very critical mengenai soal keadilan kaum dan sebagainya. Dan dibawa juga masuk PAS, dibawa masuk gerakan
PPP, gerakan dan PPP ni adalah antara parti pada pilihan raya 13 Mei itu yang betul-betul dia very very critical mengenai kerajaan konon berpaksi Melayu dan sebagainya. Jadi Tun Razak berfikiran jauh. Dia setelah 13 Mei dia melihat macam mana nak mengatasi soal tidak kestabilan ekonomi negara, bagaimana nak mengatasi soal keselamatan politik negara. Dia enlarge, dia memperbesarkan perikatan tu yang mula-mula dianggotai oleh UMNO, MIC dan MCA dan MIC. Dia enlarge, dia besarkan. Dia masukkan PAS, dia masukkan PPP, dia masukkan gerakan, beberapa parti dia Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu yang unik. Satu political arrangement yang unik dan menjadi evergreen, segar sehingga 2018. Umpamanya. Why perkara ini berlaku? Itulah bagaimana visi Tun Razak ni adalah satu visi yang mungkin harus dikaji semula, mungkin harus diselidiki dan didokumentasikan supaya menjadi satu cerminan sejarah kepada rakyat. Kenapa ditubuhkan DEB, kenapa wujud rukun negara, kenapa wujud Felda, kenapa perikatan menjadi BN, dan kenapa Tun Razak mewujudkan Zopfan dan sebagainya. Perkara ini semua berlandaskan kepada perspektif keselamatan yang dalam pemikiran Tun Razak. Kita juga jangan lupa barangkali Datuk, ya, penubuhan ataupun kewujudan apa yang disebut sebagai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri ataupun SEDC ini juga sebenarnya adalah idea dan juga ilham daripada almarhum Tun Razak sebenarnya, Datuk. Memang betul. Apabila diwujudkan dasar ekonomi baru, maka daripada satu dasar yang makro yang besar, dia perkecilkan dia punya pelaksanaan dia kepada PKEN, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, SEDC dia panggilnya. Perkara ini memang satu perkara dan masih lagi wujud sehingga sekarang ini. Cuma mungkin ada perubahan, ada perubahan dia, ada kepinjangan dia sedikit, tetapi dia menjadi satu core structure untuk menstrukturkan semula ekonomi dan untuk mentadbirkan ekonomi dengan secara lebih adil untuk semua masyarakat. Jadi PKN ni juga adalah satu legasi Tun Razak yang kita harus hormati dan wujud juga daripada perspektif keselamatan ekonomi. Keselamatan ekonomi di peringkat yang lebih kecil, iaitu di peringkat negeri. Dan ini adalah membuktikan kejayaannya sampai sekarang. Baik. Okey, Datuk, semakin menarik sebenarnya gambaran-gambaran yang kita perolehi daripada apa yang disebut oleh Datuk. Tetapi seperti biasalah kita akan berehat dulu, Datuk, ya, buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda, mana lagi, tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Pertandingan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Pertandingan Klik at Merdeka. Pertandingan Bintang Patriotik Smule. Pertandingan Bintang Patriotik Aspirasi Keluarga Malaysia. Pertandingan Bintang Patriotik Rio. Pertandingan mewarna dan melukis My Doodle at Merdeka. Pertandingan pengisahan kenegaraan. Pertandingan Ilham Merdeka TikTok Challenge. Sayembara Sajak Merdeka 2022. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan.
Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan sudah pastilah kita masih lagi bercakap tentang memperingati seabad kelahiran Tun Razak dan tentunya lah kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang berbahagia, Datuk Ruhani Ahmad, iaitu fellow penyelidik di East Asian International Relations Caucus ataupun EAIR Malaysia. Baik, kita juga nak mendapat pandangan dan juga komen daripada Datuk ya. Tun Razak juga sebenarnya telah berjaya Tok ya untuk membentuk beberapa dasar utamanya yang berasaskan senario dan juga outlook keselamatan serantau, terutamanya yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara, terutamanya lah di era perang Vietnam macam Datuk sentuh tadi, keselamatan antarabangsa di era perang dingin. Jadi terkeluarlah ataupun terwujudlah apa yang disebut sebagai dasar ZOFAN ataupun zon aman, bebas dan berkecuali. Ini apa yang Datuk lihat daripada aspek itu? Ini cukup menarik sekali. Dasar ZOFAN ni memang cukup menarik. Tidak pernah terfikir oleh pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara. Tapi Allahyarham almarhum Tun Razak telah mula memikirkan perkara ini semasa beliau menjadi Timbalan Perdana Menteri lagi. Dan ZOFAN ni menjadi satu dasar yang diterima sampai sekarang, diperkukuhkan sampai sekarang, diperkasakan lagi sampai sekarang. Maybe being given slight variation, dibagi satu variasi yang lain dan sebagainya. Tapi ZOFAN ni adalah satu dasar yang dilahirkan oleh Tun Razak hasil pemikiran dia yang strategik setelah mengambil kira senario keselamatan di Asia Tenggara. Pada ketika itu Vietnam tengah berperang, okey, dan pada ketika itu dah nampak dah kemungkinan perang tu akan merebak. Amerika mengatakan akan ada domino theory atau kesan-kesan domino. Kita pun mungkin terjejas Singapura dan sebagainya. Okey. Jadi apabila Tunku Abdul Rahman dia form Malaysia untuk mengelakkan wilayah demokrasi di Asia Tenggara macam Malaysia, Singapura, Sabah dan Sarawak daripada jatuh ke tangan komunis. Dan Tunku Abdul Rahman berjaya. Okay. Jadi apabila Tun Razak menjadi Perdana Menteri, dia melihat kemarahan kuasa komunis ni telah berjaya disekat. Tunku Abdul Rahman menyekatnya. Pulau Borneo diselamatkan dengan formation Malaysia kita dapat Sabah, Sarawak dan sebagainya. Tun Razak dia memperdalamkan lagi dasar yang telah dibuat oleh almarhum Tengku. Macam mana nak melindungi Malaysia ni supaya tidak diganggu-gugat di zaman perang Vietnam pula. Zaman perang Vietnam, kuasa besar nak kita memberi kuasa Selat Melaka ni untuk laluan tentera dan sebagainya. Dan mungkin kita akan tergugat sekiranya kita enggan. Jadi Tun Razak memikirkan macam mana kita nak. Sedangkan dasar luar Malaysia adalah keberkecualian, neutrality. Di zaman Tengku, neutrality tu orang kata condong ke barat oleh kerana baik dengan Amerika, dengan British. Itu lain cerita. Tun Razak apabila dia memerintah, dia dapat neutrality itu, keberkecualian itu diperjelaskan lagi. Dan salah satu hasil yang dibuat oleh almarhum Tun Razak adalah memperkenalkan dasar zon aman, bebas dan berkecuali, iaitu ZOFAN. Dasar ini diperkenalkan oleh kerana nak menyelamatkan Malaysia khususnya dan seluruh wilayah demokrasi di Asia Tenggara ni
supaya tidak dikucak-kacirkan oleh percaturan politik kuasa besar. Masa itu kan dia perang Vietnam, dan waktu itu juga adalah perang ideologi, perang dingin. Jadi Tun Razak memperdalami dan memperkenalkan dasar ini untuk membebaskan Asia Tenggara ni daripada ganggu-gugat percaturan politik kuasa besar. Dan satu keistimewaan Tun Razak dalam hal ini adalah dasar ini sebelum diketengahkan menerusi ASEAN, Tun Razak telah lobby minta pandangan beberapa pemimpin dunia tau. Dia pergi Perancis, dia minta pandangan. Dia pergi Jepun, dia minta pandangan. Terus conference Afro-Asia, dia minta pandangan. Jadi perkara ini dah ada dalam pemikiran dia. Dia jumpa dengan pemimpin ni, dia kata, I want to form a neutral LIPI punya zone. Satu zon aman bebas di ASEAN. What do you think? Apa pandangan awak? Begini. Dia pergi bawa secara peribadi tu. Sebelum dijadikan satu dasar yang diketengahkan oleh ASEAN. Ya. Jadi Zofan ni pun panjang ceritanya, iaitu Tun Razak kata dengan dasar ini, dia kata dia minta Asia Tenggara, khususnya Malaysia, terbebas. Dan terbebas daripada nuclear threat, ancaman-ancaman nuklear dan sebagainya lah. Jadi bagaimana dasar ini juga adalah dasar yang lahir daripada persepsi ancaman Tun Razak sendiri, yang amat strategik bentuknya. Baik, kalau kita lihat pada gambar yang mungkin lebih besar dan juga lebih menarik, Dato' ya. Macam Dato' sebut tadi lah, pada zaman Tun Razak itu memang satu situasi yang cukup nyata ialah pertembungan ideologi itu sendiri di antara ideologi demokrasi versus ideologi komunisme. Dan kita tahu bahawa bila sebut komunis saja, semua orang merasakan bahawa itu adalah musuh yang perlu diberi perhatian. Tetapi Allahyarham ataupun almarhum Tun Razak mengambil satu langkah yang mungkin saya anggap sebagai luar biasa apabila dia mengadakan hubungan dengan China, dan dia melihat gambaran yang lebih besar sebenarnya, bukan saja dari segi hubungan diplomatik, tetapi yang lebih penting ialah hubungan dalam dunia ekonomi, dalam aspek ekonomi itu sendiri. Ini satu perkara lagi yang memeranjatkan. Saya rasa saudara dan saya terlibat dalam pembentukan sejarah itu. We were involved in the making of that history. Pada ketika itu saya kerja di New Straits Times. Apabila Tun Razak pergi ke China tu, dia tahun 74 tu. Yes. Dia punya entourage tu, dia mengagumkan. Tapi Tun Razak juga very strategic. Soal nak membuat hubungan diplomatik dengan China ni sebenarnya telah diketengahkan di zaman Tengku oleh almarhum Tun Ismail dan sebagainya. Tapi Tengku oleh kerana keutamaan pada itu ditangguhkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tun Razak ni memeranjatkan. Malaysia, sebuah negara kecil, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berani membuat hubungan diplomatik dengan kuasa besar China. China tu mungkin number one kan, number two beside Russia lah kan. Pada ketika itu. Kenapa? Kenapa Tun Razak buat? Itu juga adalah diasaskan oleh perspektif dan juga persepsi ancaman Tun Razak. Kalau dia tak ambil langkah itu, apa akan terjadi ke Malaysia? Dan kalau beliau ambil langkah itu, apa akan keuntungan yang boleh dikau oleh Malaysia? Okey, pertama, kenapa? Soalnya adalah tahun 69 kita berpecah belah. Okey, dia form Barisan Nasional untuk enlarge, memperbesarkan komponen parti-parti perkauman. Dia buat rukun negara, okey. Dia buat majlis perpaduan negara dan sebagainya. Tetapi setengah-setengah elemen komunis ini masih lagi mempengaruhi rakyat untuk berkiblat kepada China. Jadi apabila Tun Razak membuat hubungan diplomatik dengan China, kita nampaklah secara sekali imbas nampak dia ada serampang dua mata matlamatnya. Satu adalah untuk pacify atau memeredakan keresahan
kaum di dalam negara kita, Betul. khususnya keturunan Cina. Yang keduanya adalah untuk mematahkan hubungan Parti Komunis Melayu dengan Parti Komunis Cina. You see? Dan ketiganya adalah untuk memperlebarkan pasaran komoditi kita, iaitu getah. You see? Jadi dasar yang didorong oleh satu persepsi ancaman tadi dapat menyelamatkan beberapa perkara. Dia dapat menyelamatkan keresahan masyarakat, dapat mengukuhkan kestabilan politik nasional, dapat melebarkan pasaran negara. You see, inilah dia kata satu daripada keindahan dasar Tun Razak. Oleh kerana dasar ini dipikirkan dia dengan masak tau. It's not satu rash instant, satu keputusan yang terburu-buru kelang kabut. Dia telah melihat sewaktu dia jadi timbalan Perdana Menteri lagi dia dah lihat kali ini. Jadi adalah orang mengatakan Tun Razak ni pro-sosialis dan sebagainya. Tidak. Actually dasar luar Malaysia adalah dasar luar yang berkecuali. That mean dengan siapa kita nak buat dasar, kita tak kira komunis ke demokrasi, we can do it. Jadi tapi masalahnya the right timing. Tun Razak had the right timing. Tunku time adalah untuk dia pacify, untuk mengukuhkan dengan Amerika dan sebagainya. But Tun Razak dia strike while the iron is hot. Masa ketika itu pun China telah diterima sebagai masuk dalam UN kan, PBB. Jadi satu bermakna semua dasar dia adalah dasar yang terancang tu. Dasar yang terancang dan mempunyai satu pandangan yang jauh. Sebab itulah berjaya dilaksanakan sebenarnya. Baik, kita ambil satu panggilan tu yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sakawi. Ya, saya. Alhamdulillah, sihat dah? Sehat, alhamdulillah. Okey, lain dah okey dah ni, okey lah tu. Okey, Assalamualaikum yang bahagia Datuk Rohani. Waalaikumsalam. Ini memang pemimpin dulu lah. Ya, betul. Memang kuat dulu lah ni. Okey, alhamdulillah saya tengok sihat tu, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Sakawi, saya nak tunjukkan dua soalan dan juga mungkin pencerahan lah kan. Silakan. Bila sebut pasal Tun Razak ni, saya termiang zaman masa tu saya duduk di hostel Sakawi. Saya tinggal lagi malam tu diumumkan yang Tun Razak meninggal. Jadi ada dua perasaan. Satu perasaan memang sedih lah kan, buat PM kita kan. Jadi selepas tu warden kata Menteri Pelajaran umumkan sekolah cuti seminggu. Kita punya happy lah. Jadi apa yang saya nak tanya dengan bagi Datuk kan, berkenaan dengan semangat jati diri dan juga kemelayuan kita ni, bangsa Melayu kita ni kan, budak-budak dulu dengan sekarang ni lain tu. Sebab kalau dulu kan, saya pun sama macam Datuk cakap tadi kan, masa 13 Mei tu tengah ngiang lagi kan. Jadi kita punya semangat tu lain. Semangat kekitaan tu memang kuat. Tapi berbeza dengan budak sekarang ni. Semangat kekitaan tu kurang. Saya bagi contoh lah, bila diorang tengok filem Mak Kilau kan, keluar aja bukan diorang nak sesama dengan diorang, tapi nak bergaduh je sama dengan diorang. Jadi pandangan Datuk tentang part tu. Yang kedua Datuk kan, bila 13 Mei berlaku, semua kita tahu itu ada perkauman apa semua kan. Tapi sekarang ni yang saya lihat, kalau terjadinya 13 Mei kan, harap dia takkan jadi kan. Jadi masalah yang saya lihat sekarang ni adalah sama-sama kita, bangsa Melayu ni. Jadi apa yang menyebab yang kita ni tak boleh bersatu tu? Ataupun disebabkan politik ke apa ke? Ekonomi sekarang ni kita pun tak boleh nak capai-capai. Kata 30%, kata kek tu kita nak kena share, tapi tak juga share-share tu. Kita tak dapat, walaupun kita ni bangsa Melayu yang majoriti dalam negara sini. Kan? Betul kan? Jadi itu dah saya nak tanya dengan pandangan Datuk. Apa yang sebenarnya yang boleh supaya rakyat ni, terutamanya anak-anak muda ni, faham
kena ni. Okey. Itu je tu. Terima kasih tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Baha. Tak tahulah sama ada Datuk dah pun bersedia untuk memberi jawapan ataupun respon kepada apa yang dibangkitkan oleh Baha dari Kuala Lumpur. Tapi tak apa tu, sebelum Datuk menjawab, kalaupun Datuk ingin menjawab ataupun memberi komen, kita rehat dulu Datuk buat kali terakhir. Dan kembali nanti kita akan cuba menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Baha dari Kuala Lumpur. Baik, kita rehat kali terakhir. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut: melayari portal dan email kepada iaduan@kpdnhcp.gov.my, menghubungi talian 1800 886 800, menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu, berhubung menerusi talian WhatsApp berikut, atau anda boleh juga menghubungi operasi bilik gerakan di talian tertera. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Keluarga Malaysia. Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 dengan mengibarkan jalur gemilang. Bersama-sama kita keluarga Malaysia, zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi insyaAllah kita cuba memberikan respon kepada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita tadi, iaitu Baha daripada Kuala Lumpur tu ya. Yang pertama tadi menarik jugalah dia bercakap tentang semangat jati diri di kalangan generasi muda. Ini sesuatu yang memang semalam pun kami pernah berbincang tentang persoalan jati diri itu, apa yang kita mahu daripada rakyat Malaysia itu sendiri. Dan bila kita sebut tentang jati diri ini pun, ianya bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, kerana ia tak dapat dilihat dengan mata kasar, kecualilah reaksi dan juga tingkah laku anak-anak muda ataupun generasi muda di negara kita. Mungkin Datuk boleh ni. Ya, ni mempersoalkan jati diri ini ada satu soalan yang abstrak. Jati diri orang tak nampak. Orang tak nampak. Jati diri adalah apa yang orang nampak pada kita. Adakah orang nampak kita ni honest ke? Orang nampak kita ni penipu ke? Orang nampak kita ni elas ke? Atau orang nampak kita ni cinta negara dan sebagainya. Jati diri is very abstract. Tapi the point is, jati diri negara kita ni adalah sebenarnya ada garis panduan dia dalam Perlembagaan Malaysia. Malaysian National Identity, jati diri nasional Malaysia dibentuk beberapa peruntukan strategik dalam perlembagaan. Umpamanya Islam, agama persekutuan dan agama lain diizinkan untuk berkembang dengan itu tanpa menjelaskan satu sama lain. Bahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan. Artikel 153 umpamanya memberi keutamaan kepada peribumi dan sebagainya tanpa menjejaskan hak-hak kaum yang lain. Dan yang di-Pertuan Agong adalah kepala negara, payung negara kita, dan sebagainya. Itu jati diri. Okey. Dan apabila 13 Mei itu berlaku, jati diri itu hilang sebenarnya. Betul. Di kalangan setengah-setengah kelompok masyarakat kita. That's why diwujudkan rukun negara untuk membina balik jati diri kita. Jati diri kita dilambangkan oleh bendera kita, lagu, kebangsaan kita dan sebagainya. Jati diri adalah satu karya yang abstrak, saya katakan. Boleh umpamanya selalunya dilambangkan kalau nak merdeka kita kibar bendera umpamanya. Tapi at the same time kita kena berdisiplin sebagai rakyat disiplin, rakyat yang kerja bersungguh-sungguh. Ini jati diri kepada anak muda. Mungkin jati diri ini satu perkara yang beyond dia punya imagination. Sebenarnya very simple. Orang Malaysia mempunyai kita punya jati diri Malaysia. Okey. Kita bersopan santun, kita berhemah, kita berbudi bahasa, kita baik dengan semua orang, kita bertegur sapa. Tak payah kita menjeritkan aku berbaik dengan tak. We respect our neighbours umpamanya. That is part of our it's a way of life lah. Jati diri adalah satu cara hidup yang menjurus kepada kebaikan, arah yang positif, arah kebersamaan yang tulen dan sebagainya. Betul. That is jati diri ya. Okey. Saya juga nak sentuh persoalan yang kedua. Ini dia juga menyentuh tentang perpaduan, terutamanya yang merisaukan ialah di kalangan orang-orang Melayu itu sendiri. Dan ini juga satu perkara yang kita anggap cukup sensitif sebenarnya. Tetapi kadang-kadang peranannya dimainkan oleh ahli-ahli politik juga perlu sebenarnya dalam isu seperti ini. Dan di sinilah timbul apa yang selalu kita katakan bahawa untuk mewujudkan ataupun melahirkan seorang pemimpin yang berintegriti misalnya perlu memainkan peranan kalau ingin melihat bahawa kita bersatu padu dan sebagainya. Mungkin ini soalan panas ni. Tapi saya sejukkan. Okey. Soalnya tadi saudara Bahar mengatakan, dia kata kenapa susah sangat untuk orang Melayu nak bersatu padu. No, I enlarge the question kepada kenapa susah sangat peribumi nak bersatu padu. Peribumi ini adalah Melayu, Islam, Melayu, Islam dan Bumiputera, Sabah, Sarawak, peribumi. We enlarge that. Kenapa susah nak bersatu? Soalnya bukan susah nak bersatu padu. Soalnya setengah-setengah orang ni ego dia nak bersatu padu, tak nak. Okey. Apabila kepada soal dia kata kita kita mean peribumi, Melayu, Islam dan Bumiputera, kita kena berpijak kepada hakikat demografi, the demographic reality of Malaysia. Bagaimana bila kita bercakap pasal demografi ini, kedudukan peratusan kita sebagai warga negara. Peribumi sekarang ni adalah 60 lebih peratus, dekat 70%. Okey. Yang lain-lain tu dia form 30%. Alright. Tapi kenapa sementara kita mencapai satu demographic reality yang besar dekat-dekat 70%, kita memilih untuk berpecah belah? This is satu persoalan yang menyedihkan dalam soal politik. Saya tak mau mengheret sangat. Nanti orang kata saya partisan kan. Tapi pandangan saya sebagai seorang pengkaji keselamatan, demografi realiti peribumi Melayu Islam ni dan Bumiputera harus diterjemahkan kepada satu kekuatan, kepada satu dignity, kepada satu cara politik yang bermaruah dan sebagainya, yang penuh dengan soal integriti yang apabila kita cakap pasal integriti, kenapa Tun Razak punya dasar menjadi evergreen, dihormati ramai? Oleh kerana dasar ini diketengahkan dengan keikhlasan, dengan hati dan jiwa dia untuk rakyat dan untuk serantau. Jadi when you talk, apabila kita bercakap, Saudara Bahar tadi tanya, saudara sekali tanya pasal soal integriti. Integriti adalah berkait dengan maruah, berkait dengan gerakan yang berhemah, berkait dengan
mengelak diri daripada sebarang kepincangan dan sebagainya. That's integrity. In the sense that integrity adalah berkait dengan honesty, amal ma'ruf nahi mungkar, okey, menjunjung yang baik, mengelakkan yang pincang, yang pengkar, yang tak elok, itu integrity. Jadi sekarang ni dunia sekarang, the world of today, dia emphasize on integrity. Dalam kita bergerak, dalam kita berasosiasi, berpersatuan, berpolitik dan sebagainya, dalam pemerintahan, dalam organisasi, integrity is one of the most important moral values. Satu nilai moral yang amat tinggi. Bila Datuk sebut tentang soal integriti ini, saya juga terfikir tiba-tiba, apakah Majlis Perundingan Melayu juga sebenarnya melihat isu integriti ini sebagai sesuatu yang penting, dan perpaduan di kalangan orang Melayu juga merupakan satu isu yang diberi keutamaan oleh Majlis Perundingan Melayu. Saya rasa apabila Majlis Perundingan Melayu menganjurkan dengan dia punya tema tu kan, kemajuan yang berintegriti, saya rasa memang ada satu message yang nak disampaikan kepada audience, kepada masyarakat luaran. Dan kalaulah orang Melayu Islam Pribumi, Bumiputera ni adalah kumpulan warga negara yang terbesar, maka Pribumi, Melayu, Islam dan Bumiputera ini seharusnya menjadi golongan yang menyambut, yang lebih ramai menyambut soal pergerakan secara berintegriti, secara bermaruah, dan seharusnya mereka juga yang menyambut soal-soal perpaduan. Kalau Tun Razak memperkenalkan dasar-dasar perpaduan untuk mengelakkan ancaman kepada keruntuhan, mengapa kita Peribumi Melayu Islam dan Bumiputera sebagai the biggest audience, kumpulan warga negara yang terbesar di negara kita, tidak menyambut soal ini, tidak menghargai, tidak menjunjung, tidak mengekalkan apa yang telah dilegasikan oleh Tun Razak kepada kita. Saya rasa MKM mempunyai message yang dalam dan halus mengenai perkara ini. Baik, kita di penghujung Datuk, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi, 2 ataupun 3 minit. Saya beri peluang dan juga ruang kepada Datuk lah. Kita akan menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 hari bulan Ogos nanti, dan sudah pastilah ini juga merupakan satu detik dan yang amat penting sebenarnya untuk melahirkan semangat jati diri, sayangkan Malaysia, cintai Malaysia dan sebagainya. Dan tema yang dipilih juga cukup menarik sebenarnya, iaitu keluarga Malaysia utuh, teguh bersama. Keluarga Malaysia teguh bersama. Jadi mungkin ada pesanan dan juga harapan. Sama-sama. Apa yang ditemakan untuk hari perayaan kebangsaan kita semua, bermakna every day, setiap hari kita diperingatkan oleh pemerintah kita. Setiap hari juga kita harus mengingatkan diri kita sendiri sebagai warga negara. Kalau kita seorang ayah, kita ingatkan anak kita. Kalau kita seorang datuk, kita ingatkan cucu kita. Maksudnya soal Malaysia ini menjadi satu negara yang dikongsikan. We are destined to share this state. Kita ditakdirkan untuk berkongsi negara ini dengan lain-lain. Walaupun kita orang Melayu yang terbesar, kita mempunyai kelompok yang lain. Dia mempunyai hak perlembagaan yang sama dengan kita. Jadi dalam menyambut hari kebangsaan ini, kita perkayakan lagi semangat kita mencintai negara, mencintai jiran kita, berbaik-baik dengan jiran kita, berpada-pada dalam politik dan sebagainya lah. I think itu adalah antara perkara yang moving on lah, moving forward, perkara yang positif yang harus dilakukan dan diamalkan oleh kita semua. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Rohani Ahmad, iaitu fellow penyelidik di East Asian International Relations Caucus ataupun EAR Malaysia, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk, dan saya harap insya-Allah tu kalau
kita dapat bersama lagi di masa-masa yang akan datang untuk bercakap banyak lagi isu yang mungkin bersesuaian dengan apa yang ingin Datuk sampaikan, dan insyaAllah kami di Bernama TV ini sentiasa bersedia untuk mengalu-alukan kedatangan semula Datuk. Jadi terima kasih banyak. Ya, jagalah kesihatan tu ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.